Saya kaji alam Mesopotamia. Tulis buku saya ada kaji alam Mesopotamia. Kita pasal linguistic thought kan. Kita bacalah pasal Mesopotamia, Greek, semua-semua tu, Palestin kuno semua tu. Saya kata, Prof, saya ada jumpa perkataan kalah dalam inskripsi Shalmansur I pada tahun 1300 BCE. Sudah 1300 BCE dia bersamaan dengan zaman Musa. Mana sebelum zaman Daud alaihissalam. Sebelum zaman Nabi Daud alaihissalam. Nampak tak? Jadi bila dalam keadaan ni kita Daud, makna besi wujud sebelum zaman Nabi Daud lagi. Quran menceritakan Nabi Daud itu seorang yang hebat dalam menempa besi. Bukannya bermakna besi muncul zaman Nabi Daud. Tak. Kalau muncul pada zaman Nabi Daud, macam mana nak perang Jaluk Taluk tu? Jaluk Taluk kan masa zaman Nabi Daud sebelum jadi raja lagi. Habis macam mana Firaun nak bina kata kapal kereta kuda daripada besi? Kalau besi hanya zaman Nabi Daud, besi wujud lama dah. Teknologi kehebatan tu zaman Nabi Daudnya, dia pandai tepur besi lah, buat itulah, buat inilah dengan tangan dia saja. Gitu. Jadi cerita di sini itu adalah alam bisi. Makna dunia kita, negara kita ni, orang Melayu ni ada dua takbiran yang hebat. Pekat dunia. Maknanya kalah. Perkataan kalah tadi disebut dalam inskripsi Shalmansur. Ramai yang tak setuju, ada tak setuju. Bukan kalah dekat Kedah tu, kalah dekat Mesopotamia. Perkataan kalah tu ada lagi dekat Syria, ada juga dekat Yaman, ada juga tempat-tempat di India. Saya kata bacalah lagi. Kita duk kaji kan, saya kata bacalah lagi. Ada satu catatan daripada Mu'jamul Buldan menyebut bahawasanya Yaqut Al-Hamawi, penulis kitab Al-Buldan, Mu'jamul Buldan itu menulis bahawasanya ada catatan seorang pelayar daripada Baghdad, dia daripada China nak balik ke Baghdad dia singgah di satu tempat. Dia kata nama tempat itu Kalah. Di situ di antara pintu daripada China nak pergi ke Baghdad tu kan. Dia kata kami singgah di situ dan di situ penuh dengan relau. Tempat peleburan besi. Jadi betul lah itu kalahnya. Bukan kalah dekat India ataupun dekat Yaman, dekat Syria tu. Kemungkinan nama kalah di tempat-tempat lain tu hasil daripada kalah yang diambil daripada nama di Kedah itu. Kerana besi Kedah adalah besi terbaik di dunia. Ini disebut oleh Al-Biruni. Dia kata the best iron in the world adalah daripada kalah. Daripada 900 AD, Al-Biruni cerita dalam kitab Al-Jamahir. Kita kena naik balik jati diri kita. Allah dah bagi kurniaan kepada negara kita. Tapi ada orang nak tutup maklumat negara kita. Mana sungguhlah nasib kita. Dan kita mengiyakan dan mengagungkan pula lah maklumat yang salah tu. Bila ada orang nak betulkan, dipetikaikan pula kita. Tak kisahlah kita dia. Jadi jadi itu. Jadi kita tengok ni kita sekarang itu pertama. Pemerintahan kedua ialah Melaka tadi lah. Kita ada dua cabang zaman dunia. Dunia sebelum zaman Nabi Isa, dunia selepas zaman Nabi Isa. Dan sesudah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang kata Islam tu hanya selepas zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silap lah. Islam zaman Rasulullah itu penyudah dah. Akhir dia nak sempurnakan. Dia punya, kalau kereta ke, Mak Ina, kalau kereta ni dia nak tambah metalik, kereta nak tambah ring sport, itu zaman Rasulullah dah lekat, dia nak pelekatkan, nak jadi cantik. Tapi bila enjinnya dibuat tu zaman Nabi tu, zaman Nabi Ibrahim, Nabi Adam alaihissalam baru rangka. Nama dia kereta rangka, dah ada dah. Dia punya tu mesti ada 4 tayar. Kemudian daripada zaman Nabi Idris, Nuh dah ada dah. Idris kan mula-mula pada tulis dah pensel semua, jahit baju zaman Nabi Idris. Kemudian Nabi Nuh dah berjuang dah apa semua, pembinaan kapal dan sebagainya. Itu diibaratkan sebuah kereta. Dia makin lengkap, makin memenuhi dah sebuah kereta itu. Kemudian zaman Nabi-Nabi pula, itulah enjinnya. Nabi Ibrahim bermula dengan enjin, dengan melahirkan zuriat-zuriat yang ramai. Itu.
Jadi motherboardnya ialah zaman Nabi-Nabi tu. Zaman Rasulullah tu dah sempurna, dah komplit. Jadi orang kata, oh nampak dekat situ zaman Rasulullah, bila lahir 571 dan wafat 632. Oh lepas 632 tu baru Islam muncul. Oh tak. Oh tidak. Tu salah tu. Sebab tu bila kita cerita pasal Islam, saya cerita pasal alam Nabi-Nabi semua. Kita cerita zaman Nabi datang semua, kita kata orang Melayu adalah agama Hanifah. Tak percaya. Mana ada agama Islam sebelum Nabi Muhammad? Jadi tukarlah nama Hanifah. Apa maksud Hanifah itu kan Hindu? Tengok. Dia cuba merosakkan pahaman. Saya tak apalah orang lain. Tulang belakang ataupun pembentukan dunia ini adalah anbiya. Pembentukan alam ini adalah anbiya yang Allah Ta'ala lantik untuk menyampaikan risalahnya. Sebab itu perlantikan anbiya itu dia tidak on the spot tau. Dia undang-undang itu, syariat. Sebab itu kita panggil ada syariat Adam AS, syariat Nabi Idris. Dia panggil Nabi Adam pun terima kitab. Dia panggil suhuf. Suhuf Adam, suhuf Ibrahim, suhuf Syis, Nabi Syis. Ada suhuf. Lepas tu suhuf Nabi Nuh AS. Dia ada kitab-kitab dia. Apa maksud suhuf? Amsal. Sahabat Rasulullah pernah tanya Rasulullah. Dia kata apa? Dia kata apakah maksud suhuf? Rasulullah SAW menjawab, suhuf itu adalah amsal. Apa maksud amsal? Hymns tu maksud kata-kata hikmah. Jangan membunuh, jangan menderhaka kepada ibu bapa, jangan menderhaka kepada pencipta, jangan berkelahi, jangan mengumpat. Itu adalah amsal ataupun hymns. Ya, jadi semua sudah ada. Tetapi syariat itu dia tidak datang serentak. Sebab Nabi Muhammad SAW dia pun penyudah. Jadi komplitnya sudah ada, Quran dan hadis itu sudah lengkap. Tetapi sebelum itu suhuf itu memberitahu dalam bentuk yang tidak lengkap lagi, tetapi sesuai dengan pemikiran ummah ketika itu. Kalaulah diturunkan Quran pada ummah Nabi Nuh, tak mampu. Kemampuan itu tak mampu. Kepada Nabi Musa tak mampu. Sebab tu dia ada syariat Isa, syariat Musa, syariat Daud. Sebab tu zaman Nabi Ibrahim AS boleh berkahwin dengan anak saudara. Sarah tu, kalau ikut tengah catatan adalah anak kepada Haran. Haran itu adik-beradik Nabi Ibrahim AS. Adik-beradik Nabi Ibrahim ada 3. Haran, Ibrahim dan Nahor. Mereka ini raja, orang besar, ketua-ketua kabilah. Jadi Sarah ini anak kepada Haran. Ibrahim AS berkahwin dengan Sarah ini. Jadi masa tu boleh kau kahwin dengan anak saudara? Boleh. Sebab syariat tak membenarkan lagi. Bila syariat mengharamkan? Bila zaman Nabi Musa AS. Sebab itu Nabi Yahya dibunuh. Kerana dia menghalang Herodak nak berkahwin dengan Heroziah. Nabi Yahya AS itu hidup sudah zaman Zakaria dah. Zakaria, Yahya, Isa. Maknanya hampir 1 AD dah. Jadi Musa dah lama dah, 1200 lagi. Nampak tak? Jadi dipegangnya syariat Musa itu. Zakaria, Yahya ini orang-orang saleh memegang syariat Nabi-Nabi. Tetapi apabila sampai kepada raja pada ketika itu nak berkahwin dengan Heroziah, anak saudara dia maksudnya di sini Nabi Yahya tegur lah. Itu yang dibunuh Nabi Yahya tu. Maksudnya di sini syariat diturunkan setiap nabi-nabi itu berbeza mengikut kemampuan akal ummah pada ketika itu. Dan bila masa tiba zaman Rasulullah SAW, sudah lengkap. Allah Ta'ala kata sudah lengkap nih ummah ini, jadi aku turunkan Quran. Tidak cukup Quran, sebab Quran itu bahasanya tinggi. Dia panggil metafizik. Meta, something yang out of box. You tak boleh fikir, tapi benda tu wujud. Saya bidang itu, saya tahu. Kita dah kaji Quran, semua ayat, semua kat mana, refer apa, semua. Ni perkataan apa, refer. Itu bidang saya. Jadi, bila dia sebut macam itu, dia kata meta. Something yang out of box. Kita kalau metafizik, kita jatuhkan satu itu, jatuhkan. Itu adalah fizik. Bila kita jatuh, itu adalah fizik. Tapi bila kita jatuhkan, dia tak jatuh. Dia adalah metafizik. Nampak tak? Maknanya dia
Saya tak pegang ni, tergantung. Kenapa tak gantung? Dia sepatutnya ada apa? Gravity jatuh. Teori Newton tu kata jatuh kalau tak ada pegang ni. Tapi dia tak jatuh. That is meta. Out of box. Beyond thinking. Itu maksudnya. Jadi bila dalam keadaan ini, Quran itu beyond thinking. Sebab tu dia perlukan pada pentafsiran. Pentafsiran dalam kaedah principle of Islam, dia ada 14 kategori sources ni. Dia bukan Quran hadis saja. Saya tulis dalam buku saya terbit di Mesir. Buku saya terbit di Mesir, dia Darussalam, ya. Jadi dalam 14 ini, kalau kita bidang tu dia panggil Quran itu an-naqlu. Dalam kaedah nahwu, kaedah itu dia panggil as-sama'. Benda yang kita dengar, benda yang sama'i ini benda yang tak berubah. Kan Quran tu tidak tergugur walaupun satu huruf. Kenapa tidak tergugur? Penulis-penulis katib tu, Quran itu dia tak ubah pun. Zaman Utsmani, zaman Utsman itu kan, dia tak ubah pun. Sebab apa? Sebab begitulah keadaan Quran itu, jangan diubah. Berusahalah mufassir ni, ulama-ulama mentafsirkan kenapa in hazani la sahirani. Kenapa bukan in hazaini? Itu contoh. Kenapa bukan dibaca ya bila ada in? Itu keadaan, itu contoh bidang saya. Jadi mereka tak ubah, maknanya terjaganya mushaf Al-Quran itu. Ya, kalau orang kata berubah, ada tambahan, itu tipu. Kalau kita dengar, ya, kan kita maklum bahawasanya yang lain-lain itu sudah dibakar oleh Sayyidina Osman dan komiti dia ambil saja daripada mushaf Hafsah. Kalau kita dengar, ada lagi sebelum Osman, ada dekat Madinah, ada kat Yaman, kita jangan percaya. Kita kena pegang satu daripada mushaf Osmani supaya, ya, maksudnya ulama sudah pihak kerajaan Osmaniyah, pihak kerajaan Khalifah Rashidin itu ketika zaman Osmani itu telah jaga dah kesucian, kehebatan, ketepatan, ketelitian yang ada pada Al-Quran itu.